mana semuanya telah pun terjawab di mana Datuk Seri Haji Muhammad Noor merupakan Ketua Menteri Sabah yang ke-16 untuk 5 tahun akan datang. Dan sebagai permulaan, adakah saudara melihat satu pemilihan yang tepat? Seperti saya nyatakan pada beberapa malam lepas, sewaktu kita membicarakan tentang siapakah yang layak untuk menjadi Ketua Menteri Sabah, di antara pertimbangan Haji G ataupun Bung Mokhtar, pada masa itu saya menyatakan bahawa sekiranya TYT hendak memilih, pilihan terbaik sebenarnya adalah Haji G, diakibatkan kerana satu faktor yang sangat besar disebabkan oleh pilihan UMNO itu sendiri mempunyai kes mahkamah. Jadi dia ada satu benda yang agak, orang kata apa, agak serius sekiranya Ketua Menteri kalau sekiranya dia dapati bersalah di dalam kes mahkamah yang akan datang. Jadi disebabkan oleh itu, pada pandangan dan hemat saya, itu yang terbaik. Namun begitu, terbaik daripada sama ada adakah dia akan mententeramkan politik Sabah, itu adalah satu persoalan yang lain. Okey, baik saudara. Seperti yang kita lihat ya, pergolakan politik di Sabah ini dia melarat hingga ke bulan-bulan sehingga kan pilihan raya negeri ini menjadi solusinya. Adakah saudara melihat dengan pelantikan Datuk Haji G ini mampu untuk menamatkan pergolakan ini? Adakah beliau mampu untuk meniupkan whistle untuk tamatkan politik dan time to work? To be honest, menurut apa yang ada sekarang ini, sehingga apa yang berlaku malam semalam dan hari ini, saya tidak nampak beliau mampu untuk menjadi orang yang memegang kayu cemeti, whip kita kata, iaitu someone yang boleh untuk command the mass. Seperti saya kata tempoh hari, sekiranya kita nak bergabung dengan beberapa gabungan, kita perlu seseorang ataupun satu organisasi yang menjadi penentu kepada memberi kata putus kepada apa-apa keputusan. Contohnya dalam Barisan Nasional kita ada UMNO. Contohnya dalam Pakatan Harapan atau Pakatan Rakyat dahulu kita ada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita ada Parti Keadilan Rakyat. Ya, panel kita sudah pun kembali semula, okey, bersama dengan kita. Saudara Iswadi, teruskan dengan hujahan anda. Okey, sorry. Maaf, okey. Saya katakan tadi, dalam satu-satu organisasi kita memerlukan, mana-mana organisasi sekalipun, secara naturalnya kita memerlukan seseorang yang memberi kata putus kepada apa-apa keputusan. Contohnya saya sebut dalam Barisan Nasional kita ada UMNO, yang koman gerakan, yang koman UMNO, koman MCA, MIC, masa itu PBB dan sebagainya. Dalam Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat, kita ada Parti Keadilan Rakyat. Jadi dalam keadaan itu ada yang menentukan, ada yang memberi kata putus, ada yang menjadi ketua. Namun begitu, dalam keadaan yang ada sekarang ini, bila ada beberapa alpha male, kita kata, iaitu orang yang boleh membuat keputusan. Kita ambil contoh, Barisan Nasional. Barisan Nasional ada UMNO. UMNO ni dipanggil alpha male lah kita katakan. Kemudian dalam Perikatan Nasional mereka ada Bersatu. Bersatu ni pun dikata dia alpha. Walaupun UMNO menang dengan majoriti lagi besar berbanding dengan Bersatu, tetapi kombinasi apa yang ada dalam Perikatan Nasional itu lagi besar daripada UMNO. Jadi mereka tak boleh membuat kata putus. Jadi saya risaukan dalam keadaan sekarang ini, agak sukar untuk mereka nak menentukan hala tuju dengan keadaan tidak ada seseorang ataupun satu organisasi yang menjadi dominan dalam perhubungan ini. Dalam masa yang sama kita kena lihat warisan pun tidak kurang kerusi yang mereka perolehi, 32 yang mereka perolehi itu adalah satu yang signifikan. Tambahan 5 kerusi saja boleh menjatuhkan kerajaan yang ada sekarang. Sedangkan kalau kita lihat dalam kerajaan warisan sebelum ini pun jurang berbelas kerusi itu pun boleh tumbang. Ini akan pula dengan keadaan 5 kerusi yang ada sekarang. Itu satu yang sangat menarik di Sabah. Timbul persoalan berdasarkan apa yang saudara kongsikan seperti tadi, di mana di dalam gabungan JRS ini UMNO 14 kerusi, Bersatu 11 kerusi, di mana pelbagai persoalan timbul mengapa suara majoriti diketepikan. Adakah saudara melihat ianya disebabkan Perdana Menteri adalah daripada Bersatu, maka Ketua Menteri juga perlu daripada Bersatu? Dia sebenarnya walaupun secara luarannya kita melihat satu kerjasama, seolah-olah sebagaimana satu kerjasama antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional dan membentuk apa yang dikenali sebagai JRS. Tetapi pada pendapat saya ini hanyalah satu hubungan yang sangat superficial.
Satu hubungan yang bagi saya bukanlah satu hubungan yang dibentuk daripada mutual agreement, daripada kesefahaman, daripada orang kata apa daripada apa yang dipersetujui bersama. Tetapi dia ini dipanggil sebagai satu hubungan yang didasarkan atas dasar keperluan, iaitu keperluannya pilihan raya. Maka pilihan raya ini kita gabung kerana pilihan raya. Dia bukan atas dasar lain. Dia berbeza dengan Pakatan Harapan, dasarnya dasar lain. Disebabkan oleh itu, masing-masing cuba untuk ke depan. Bukan setakat di Sabah, kita bercakap tentang Johor, kita bercakap tentang Perak, kita bercakap tentang Melaka, kita bercakap tentang Kedah. Kedah ni kurang sebab PAS dominan. Tetapi negeri-negeri lain ni, mereka berlumba di antara satu sama lain itu kuat dan hebat. Kerana apa? Mereka sedar, kalau mereka tidak pergi ke depan sekarang, mereka akan bergaduh satu sama lain suatu hari nanti. Kenapa? Kita tahu bahawa Parti Bersatu adalah parti Melayu dominan. Kita tahu Parti UMNO adalah parti Melayu dominan. Jadi tidak mustahil kalau sekiranya mereka tidak ke depan sekarang, memegang kerajaan sekarang, Parti UMNO umpamanya kalau memegang kerajaan sekarang, mereka mempunyai dana, mereka mempunyai resources untuk akhirnya menentang Bersatu yang ada sekarang. Dan Bersatu pun fikir macam tu. Kalau ditakdirkan berpaling tandah dan melawan mereka dalam PRU yang akan datang, mereka perlukan segala resources yang ada, segala kemudahan, segala bentuk jabatan kerajaan yang ada untuk mereka nak melawan UMNO dalam pilihan raya yang akan datang ni. Jadi dua-dua berfikir sedemikian dan akhirnya yang untungnya ahli politik tapi yang ruginya rakyat dalam pergaduhan dan perkelahian. Okey, baik. Sebelum itu, sebelum kita meneruskan perbincangan ini, kepada anda di rumah yang sedang menonton kami, saya ingin mengajak anda untuk berpartisipasi bersama dengan kami sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan yang ingin dilontarkan oleh panel kita pada malam ini, ataupun anda mungkin mempunyai hujahan dan juga pendapat anda sendiri mengenai perkembangan politik di Sabah ini, boleh utarakan di ruangan komen di Bibu TV, di mana saya akan recap sebentar lagi. Jika dilihat bersesuaian, saya akan lontarkan kepada panel kita pada malam ini. Baik saudara, saya ingin memetik untuk seterusnya, saya ingin memetik laporan yang dikeluarkan oleh Malaysia Gazette, di mana laporan itu menyatakan bahawa Timbalan Ketua Menteri Satu yang telah dilantik, yang baru saja dilantik, Datuk Seri Bon Mokhtar memohon maaf kepada Presiden UMNO atas kegagalan menjadi Ketua Menteri. Itu alasan yang dikemukakan kerana sasaran UMNO itu sendiri adalah untuk jawatan Ketua Menteri bagi PRN ini. Komen saudara. Ya. Seperti saya nyatakan tadi bahawa perlumbaan untuk menjadi Ketua Menteri ini adalah satu yang sangat signifikan. Dia menggambarkan dua perkara. Satu, kemampuan siapa-siapa yang koman Ketua Menteri, dia boleh koman the whole jentera, seluruh jentera daripada atas Ketua Menteri sehingga ke peringkat MPKK, ketua kampung sehingga ke peringkat yang paling bawah, ketua daerah, pejabat daerah dan sebagainya. Itu yang pertama. Kedua, dia menggambarkan daripada segi psikologi, daripada segi persepsi. Sesiapa yang dapat jawatan ketua menteri bermaksud dia dominan. Itu saya sebut tadi sebagai alpha male. Sekiranya dua-dua alpha male ni bergaduh, dia tak ada dua spot untuk ketua menteri. Kita tak boleh kata ada dua ketua menteri. Timbalan ketua menteri kita ada tiga, tetapi ketua menteri tak boleh ada dua. Jadi dalam keadaan ini, sesiapa yang dapat daki bermaksud secara psikologi, secara tersiratnya, mereka lah yang menguasai gabungan GRS yang ada sekarang ini. So nampaknya UMNO kalah Barisan Nasional secara psikologinya, nampak kalah dalam pertembungan ini, dan yang nampak menang adalah Perikatan Nasional yang dibawa oleh Bersatu, yang diterajui oleh Bersatu. Jadi daripada sini kita nampak bahawa untuk mereka tidak nampak kalah di hadapan mata rakyat, mereka telah nampak kalah. Sebab itulah maka kenapa Bung memohon maaf. Sedangkan kalau ikutkan mereka ada kerjasama yang baik, tak perlu dia nak mohon maaf sebab itu rakan mereka juga. Baik saudara, selepas tamatnya proses pengundian dan juga perkiraan undi, SPR dalam sekitar jam 11.30 pada hari pengundian mengumumkan parti manakah yang memperoleh majoriti. Kemudian timbul pelbagai spekulasi dan juga kabar angin berkencang di laman-laman media itu sendiri. Dan antara yang menjadi perhatian juga, siapakah Ketua Menteri yang seterusnya? Dua nama yang timbul iaitu Datuk Seri Bon Mokhtar dan juga Datuk Seri Haji Mohamad Noor. Sehingga kan terdapat juga laporan menyatakan bahawa TYT meminta dua calon dikemukakan. Bagi saudara fikir, mungkin ini pengajaran yang kita boleh ambil. Apa yang dipikirkan oleh TYT Tun Johan Mahiruddin ini sebelum beliau menyerahkan watikah pelatikan itu
kepada Datuk Seri Hajiji, saudara? Kita nak tanya apa yang beliau fikirkan, itu kena tanya TYT sendirilah kan. Tetapi kita boleh Berdasarkan spekulate, pengamatan kita saudara boleh itu sendiri. andaikan. Ya, kita boleh andaikan. Andaian saya katakan bahawa yang TYT utamakan adalah seseorang yang boleh command majority, itu satu. Dan kedua, yang TYT kena fikirkan adalah seseorang yang boleh membawa Sabah maju ke hadapan. Kedua. Ketiga, TYT kena fikirkan juga bahawa seseorang yang tidak mungkin akan memalukan Sabah. Kenapa saya katakan memalukan Sabah? Bayangkan kalau tiba-tiba Ketua Menteri Sabah masuk ke mahkamah, turun naik mahkamah, didapati bersalah di atas kes-kes yang dituduh di mahkamah. Bagaimana keadaan pada waktu tersebut? Bukankah ia menjadi satu skandal yang besar? Kalau setakat timbalan Ketua Menteri itu kita boleh terima lagi. Ini melibatkan maruah Ketua Menteri Sabah. Takkanlah, ini minta maaf lah, with all due respect, kita kata TYT hendak melantik seseorang yang ada berpotensi menjadi seorang penjenayah. Kita kata betul, di dalam mahkamah kita, di dalam undang-undang kita, seseorang itu dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Tetapi takkanlah kita nak tunggu dia dapati bersalah baru kita nak turun, nak bawa angkat sumpah balik. So itu satu proses yang sangat panjang. Dia membawa implikasi yang sangat besar. Jadi bagi saya, pengamatan saya, itu yang TYT yang TYT ambil dalam perkiraan beliau. Dan dalam masa sama kalau kita tengok, yang command majority juga di samping UMNO dalam Barisan Nasional, dia ada STAR dan juga Bersatu. Dan STAR Bersatu ini bersama komponen Perikatan Nasional. Kita tak nak satu hari nanti, I think TYT pun tak nak satu hari nanti, tiba-tiba Bersatu atau tiba-tiba STAR ni tiba-tiba boleh kata, okey, disebabkan orang kami tidak menjadi Ketua Menteri, maka kami nak keluar daripada perikatan ini dan mencintai warisan, maka tumbang lagi kerajaan negeri Sabah. Jadi mungkin itu perkiraan-perkiraan yang beliau bawa untuk menentukan siapakah Ketua Menteri yang paling layak.